kita yang tak dapat dengar dengan baik perkongsian pada malam ini. Baik. Jadi minta kepada semua yang menonton pada malam ini untuk sama-samalah tolong komen jelas ataupun tak, clear ataupun tak. Saya tengok dulu beberapa komen ataupun respon daripada tuan-tuan semua. Daripada Dedi Daud, Muhammad Dedi Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni siapa lagi ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucap terima kasih pada yang menonton pada malam ini. Terima kasih pada semua yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita insya-Allah banyak memberi manfaat kepada kita semua. Dan di Singapura daripada Mehrun di Singapura jelas. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Mehrun dan terima kasih pada semua yang menonton pada malam ini. Dan malam ni kita nak kongsi, kita tak ambil panjang, kita nak cerita bagaimana tanda gangguan yang berlaku dalam rumah. Maknanya kalau rumah kita itu ada jin yang menyinggah, ada jin yang menyerang, sama ada dengan tujuan ataupun tersesat dan seumpamanya, apa simptom-simptom yang biasa berlaku. Dan saya ingatkan juga di peringkat awal ini, kadang-kadang apa yang berlaku di rumah itu ataupun di kedai perniagaan. Contohnya banyak orang yang bila mana perniagaan ataupun kedai makan tak ada orang datang, perniagaannya merosot, maka terus dikaitkan jin. Diingatkan di sini, bila mana premis perniagaan, kedai makanan dan seumpamanya merosot, tak ada orang datang, orang tak suka menu resipi yang kita masak, tidak semestinya ia gangguan jin, tetapi kena dilihat kepada faktor-faktor lain ataupun simptom-simptom lain. Baik, daripada Nur Sakinah, terima kasih sama-sama. Daripada Nur Azimah Zaidatul, Waalaikumsalam, suara jelas, Alhamdulillah, terima kasih. Daripada Asraf Arab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Johor ramai daripada Singapura ada, daripada Johor ada, daripada Penang ada. Saya rasa ni Puan Nur Azimah ni yang petang tadi bercakap dengan saya ke? Saya tak ingat sebab hari-hari kadang-kadang ramai orang call, saya pun tak ingat. Terima kasih pada semua tuan-tuan yang support membeli bidara, menyokong kami, termasuk Persatuan Perubatan Islam Darussalam yang di legasi ataupun tinggalan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Datuk Ismail Kamus. Dan kami di peringkat saya juga sebagai salah seorang daripada Esko Persatuan Perubatan Islam Darussalam ini mengambil tanggungjawab, maknanya berkongsi ilmu ini supaya kita berada di atas track yang benar dalam kita mencari kesembuhan. Banyak orang kalau datang nak cerita hari-hari datang mengadu, Ustaz, saya tahun lepas habis 20,000 Ustaz, tahun lepas saya jumpa seorang tu, dia berubat kat saya 40,000 dia minta bayaran. Minggu lepas apa, baru 2 hari lepas, seorang kakak telefon, dia kata, Ustaz, tahun lepas saya pergi satu tempat rawatan, dia minta rawat, kemudian ada beli produk 3,000 saya kena. Saya pun dengar pening kepala. Kalau 3,000 kat kami tu boleh jadi ejen stokis dah. Tapi ini cabaran yang ada pada zaman sekarang. Jadi kita pastikan bila kita nak cari jalan rawatan di atas ilmu yang benar, di atas ilmu yang kita tahu dan kita jelas. Memanglah bila mana kita lalui sakit, orang kata ikut je apa orang kata. Orang kata kat sana ada tok bomoh, kat sini ada perawat, kat sana ada ustaz, kat sini ada dukung. Kita kerana nak cari kesembuhan, maka insya-Allah kalau tersilap tempat yang kita jumpa itu, kita harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali kita pergi tengok-tengok bomoh, jangan kita ulang pergi. Allah tak terima solat kita, Allah tak terima amal ibadah kita, boleh menggelincirkan kita daripada akidah ataupun iman. Jadi kita kena beringat-ingat. Hasri Yusuf dari JB, terima kasih Tuan Hasri dan terima kasih pada semua tuan-tuan yang menonton pada malam ini. Dan malam ni saya ulang, kita berkongsi ada lebih kurang 14 ataupun lebih kurang beberapa belas tanda yang disebutkan sebagai tanda-tanda gangguan di dalam rumah. Tadi ada orang tanya, Ustaz, dia kata gangguan kat rumah ni, kenapa jin tu serang rumah? Sebelum ni kita dah bicara panjang dah tentang alam jin. Dah Allah sebut dalam Al-Quran 50 tempat Al-Quran tentang jin. Perkataan al-jan, perkataan jin, perkataan jannah dan seumpamanya. Kita dah bincang dah tentang ta'rifan jin, kehidupan jin secara nikah, beberapa topik kita dah bincang dah. Sebab ini topik yang 43. Ada minggu lepas orang tu mesej. Dia komen. Bila saya cerita, saya rasa tentang kisah-kisah Al-Quran, jin di dalam Al-Quran, kisah sihir di dalam Al-Quran. Dia kata kena cakap tu, kalau nak kita pasal bidara, makan jin gitu gini, tempat makan minum, semua kena tunjuk dalil dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Bila kita sakit, Allah tak sebut ubat demam dalam Al-Quran. Allah tak sebut ubat sakit kepala dalam Al-Quran. Allah tak sebut ubat sakit sendi dalam Al-Quran. Ubat gastrik apa dia. Kalau nak sebut semua tak cukup Al-Quran yang ada hari ni. Allah sebut perkara asas yang kita perlu jadikan rujukan, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan. Adapun bahan-bahan perubatan itu, dia datang daripada secara alamiah, secara kecenderungan manusia itu mencari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmatu dhallatul lil mu'minin faman wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang yang hilang daripada orang beriman. Siapa jumpa maka dia memilikinya. Ada kumpulan ulama, bila dia beramal sesuatu maka dibacakan ayat yang baik ini, yang patut syariah itu pada suatu penyakit, maka sembuh. Itu kita sebut tajribah, pengalaman para ulama beramal sesuatu ayat sembuh. Maka ayat ni diguna untuk penyakit ni, ayat ni diguna untuk penyakit ni, ayat ni diguna untuk penyakit ni. Tidak ada kesalahan kerana mengambil ayat-ayat yang tidak salah, mengambil ayat-ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini saya nak jelas dululah sebelum kita masuk tajuk ni sikit, sebab takut ada di kalangan kita dia mengaji separuh jalan maka dia jadi sesat. Dan Allah jadikan Al-Quran itu kesembuhan kepada syifa dan kesembuhan dan juga rahmat kepada golongan orang-orang yang beriman. Allah tak ceritalah ni ayat syifa apa, ni ayat syifa apa, ni ayat syifa apa. Benda tu datang daripada ulama yang bila mana beramal dan sebagainya, maka Allah berikan kelebihan-kelebihan sebagaimana kita sebut tadi. Jadi begitulah juga bila saya sebut tanda-tanda gangguan kat rumah ni, jangan pula mari tanya mana dalil ayat Al-Quran. Tanda ni adalah tanda jin dalam rumah. Makan, nak berak, nak kecing, nak minum, Allah tak perlu tunjuk dalil. Tak ada dalil dalam Al-Quran. Ini saya rasa pernah sebut sebelum ni, bab hidayah kata ini dia berkait dengan kecenderungan manusia. Dia maknanya benda alamiah lah, anak ringkasnya ceritanya begitulah, nanti payah nak faham pula. Maknanya benda-benda yang tak perlu Allah cerita. Lapar kena pergi makan, Allah tak cerita dalam Al-Quran. Sakit perut kena pergi berak, Allah tak cerita dalam Al-Quran. Begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton. Ni dah ada orang tanya. Saya jawab dulu daripada Hasri Yusof. Ustaz nak tanya, kalau tidur kancing gigi ada gangguan? Ia adalah satu tanda gangguan yang jelas. Satu tanda gangguan yang jelas. Kalau tidur gigi berkacik. Ada orang kata, Ustaz, kalau tidur gigi berkacik ni boleh jadi kesejukan sangat. Ya, tapi kalau orang terlalu kesejukan, dia menggigil dengan badan dia sekali, maka bibir dia pun menggigil. Tapi kes gangguan dia bukan macam tu. Dia tidur nyenyak, badan diam, bibir tak bergigit, tapi bunyi krik 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 krik, gigi belaga, gigi berkacip. Lazimnya ia adalah satu tanda gangguan. Datang pusat rawatan boleh kalau dekat. Kalau jauh, tuan-tuan guna set pendinding diri mandian bidara ini sama. Tuan-tuan datang pusat rawatan, kita bagi air, kita bagi limau, tuan-tuan balik mandi. 7 hari kita minta datang. Tuan-tuan beli yang ni kita dah ruqyah siap dah oleh kumpulan mu'allish selama beberapa hari. Kita bukan guna kaset, kita bukan guna budak-budak tahfiz. Memang daripada kumpulan mu'allish atau perawat di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia yang ruqyahkan dia. Jadi alhamdulillah setakat orang kata majoriti yang guna bagi feedback yang sangat-sangat baik lah ya. Tadi saya ada letak testimoni, nanti saya tak pernah tayang, kita nak tayang sikit sebab kita tak recycle testimoni sama. Kita memang tiap-tiap hari dapat feedback yang baik, yang saya rasa alhamdulillah lah, Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang berikan kesembuhan kepada perkara-perkara ini ya. Baik, yang pertama, kita pergi kepada yang pertama, nanti panjang pula. Tanda-tanda gangguan rumah. Yang pertama adalah kita selalu rasa tidak tenteram. Maknanya tak ada sebarang sebab, tak ada sebarang punca, tapi pergi suatu tempat kita rasa tak kena, kita rasa macam tak sedap hati je duduk dalam rumah. Anak-anak kecil pergi ke dapur berlari kat luar. Nanti kenapa dek? Tak ada apa. Budak-budak 2-3 tahun, dia nampak tapi dia tak pandai cerita. Itu kalau dia nampak. Ada juga budak dia tak nampak tapi budak tu ada perasaan, tak ada, maka dia mari rasa berdebar, dia mari rasa meremak, dia tak reti nak cerita. Dia duduk pintu tikak, tiba-tiba lah lari mari kita peluk, nangis. Kita tanya kenapa, dia tak reti cerita. Kalau dia nampak dia boleh cerita, adik nampak ulat, nampak itu, nampak macam-macam. Tapi kalau dia budak kecil, dia yang tidak nampak
yang didatangkan dengan perasaan, dia tak erti cerita. Dia berlari-lari mari peluk kita, mari macam sebab ketakutan, mari macam menangis. Itu salah satu. Kita pun macam tu juga, tapi kita orang tua tak adalah berlari-lari pergi peluk suami kan, ataupun peluk isteri. Jadi cuma kita rasa macam tak sedap je, rasa macam orang perhati je, rasa macam ada benda mengikuti je. Itu di antara tanda-tanda gangguan di rumah. Okey, baik. Kemudian antara lain adalah selalu terjadi pertengkaran dan pergaduhan atau perasaan benci di kalangan ahli-ahli keluarga ataupun orang yang tinggal serumah. Kalau dengan suami isteri, maknanya benda kecil je tiba-tiba mudah sangat bergaduh. Maknanya saya pun hari-hari lah terima kes tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak, maknanya ada suami isteri yang suami dia jenis baik je, tak pernah bergaduh, tapi tiba-tiba berubah sifat. Sikit-sikit nak bergaduh, sikit-sikit nak tengking, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Maka kalau berlaku perubahan itu secara mendadak, maka kita beringat-ingat daripada perbuatan sihir ataupun perbuatan gangguan jin ke dalam kediaman kita ataupun di dalam rumah tangga kita. Jelas Baik. Yang ketiga, selalu ada di dalam rumah orang sakit yang berganti-ganti. Minggu ni budak anak ni demam, minggu depan adik tu pula demam, minggu depan abiah dia pula demam, kemudian sambung kakak dia pula demam. Ada je selalu orang sakit yang berulang-ulang ataupun berganti-ganti. Hak kikih macam ni dia tak kuat mana. Sebab biasanya kikih macam ni dia datang sihir dalam bentuk satu keluarga. Maka dia bersilih ganti, orang tu sakit, orang ni sakit, orang tu sakit, orang ni sakit dan seumpamanya. Maka kita beringat-ingat jugalah kalau ada kes-kes sebegini. Baik, di samping itu, jika tuan-tuan ada sebarang soalan yang nak ditanyakan yang boleh saya jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Yang tidak mampu saya jawab, maka mungkin kita tangguhkan ataupun kita bawa ke depan nanti dengan penceramah ataupun mereka-mereka yang lebih arif untuk menjawab yang selayaknya lah, insya-Allah. Baik. Kemudian yang keempat, itu rumah itu kita kata apa istilah dia? Rumah tu dia macam cepat berantu bila tinggal. Maknanya kalau kita balik kampung ataupun kita pergi luar negara ke, kita tinggal lama, kita tinggal 2 minggu, kita tinggal sebulan, kita balik, tiba-tiba lain. Macam bunyi guli, macam bunyi air, macam ada orang merati, macam ada orang kelibat orang dan sebagainya. Maknanya ada nampak kelibat makhluk dan seumpamanya setelah daripada ditinggalkan. Waktu kita ada, dia tak menjelma. Bila kita tak ada, wah, dia punya kenduri kendara kuat. Sampai bila kita balik, tak sedar dia. Seronok dia sebab dia dah ramai. Bawa geng masuk dalam rumah. Sebab kita tak ada. Sebelum tu kita ada duk semayang dalam rumah, duk baca Quran dalam rumah. Ada seekor 2 jin, tapi dia tak kuat. Tapi oleh kerana bila kita tinggal tadi, maka dia masuk dalam kumpulan yang ramai, maka boleh terjadilah keadaan-keadaan yang demikian. Baik. Kemudian, mendengar suara ataupun bisikan halus ataupun berbual-bual ataupun berbagai bunyi asing seperti kita dengar pintu terbuka, kita bunyi benda berlari-lari di atas atap ataupun siling, bunyi orang melangkah, bunyi orang ketuk dinding, bunyi air dan seumpamanya. Banyak kes yang pernah berlaku, yang pernah diadukan di pusat rawatan. Macam-macam cerita. Saya sendiri pun dengar macam-macam cerita. Tak, apa cerita bunyi gedung-gedung berlari atas tu. Kemudian bunyi orang ketuk dinding. Dulu satu tempat saya pergi satu pejabat, di satu office itu, memang bila saya masuk pun bunyi orang bergendang-gendang kat dinding. Tak ada orang. Dinding tu, masalahnya dinding tu dinding tepi. Dinding yang bukan sebelah rumah orang. Dinding tepi kat luar, dinding luar. Dinding buka tingkap. Dinding kat luar. Dinding luar lah, maknanya dinding kat luar tu tak ada apa-apa. Tapi bunyi gedung-gedung orang ketuk bergendang tadi. Apa tu tuan-tuan? Maka dia tidak lain, dia adalah gangguan. Kerana memang dicerita oleh owner pejabat tadi, memang kami tingkat 3 ni ustaz, tak ada orang berani masuk. Duduk sekejap sakit kepala, duduk sekejap sakit kepala. Sampai satu, saya pergi sekali tu, tempat tu je. Yang masa saya pergi tu, sekali tu, di satu bilik tu, satu bilik tu tak ada orang. Bilik tu tak ada orang. Dia pun letak kursi, dah jadi store lah. Sebenarnya bila kita nampak sesuatu premis itu macam ada sesuatu tak kena, janganlah kita tinggalkan dia. Letaklah radio, pasang Quran 24 jam ke, sekarang macam-macam device teknologi ada. Dah masuk jarang-jarang semayang dan sebagainya. Paling-paling malah masuk baca Quran semayang dah turun.
Bila kita tinggal, maka jin tu makin beranak pinak, maka jin tu semakin banyak. Jin semakin banyak, semakin beranak pinak. Jadi susahlah macam tu. Jadi nak ceritanya tempat tadi, bila saya pergi tu, maka pintu tu ada satu pintu bilik dia terbuka, tertutup. Dia terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Dia bukan buka rapat. Dia dalam satu kaki lah daripada orang kata ni pintu kan. Dia pun buka. Buka, dia pun tutup gitu. Dia pun buka gitu, dia pun tutup gitu. Saya kata, main kasar kata. Depan-depan tuan-tuan. Ini benda-benda yang memang berlaku lah. Kemudian saya kata pasal Al-Baqarah 7 hari. Kemudian kita pagar kediaman itu. Ini cerita masa saya rasa 4 tahun lepas lah kot, di Damansara. Jadi maknanya benda-benda gangguan ini memang ada. Satu ketika saya rasa 2 tahun lepas ada pergi satu di, saya tak ingat nama tempat. Dia butik pakaian, butik pakaian 4 tingkat, lebih kurang ada 20 orang staff. Dia kata sebelum ni banyak kali anak dia tiba-tiba macam sakit. Kemudian sehinggalah satu masa dia jumpa tanah depan lok bawah sekali tu. Depan lok bawah sekali butik tu dia jumpa tanah. Dia pun tak tahulah tanah apa. Dia nampak tanah merah begitu. Dia pun pelik lah juga kan. Tapi dia sapu-sapu. Kemudian sampailah masa dia panggil saya tu, dia panggil kami di pusat rawatan itu untuk pergi pagar dan juga pergi rukiahkan tu. Kerana satu pagi tu dia pergi, bau busuk sangat-sangat. Esoknya tak hilang sampai dia tuang IC. Basuh dengan IC tak hilang-hilang juga. Kemudian dia rasa macam tak kena. Bila dia panggil, maka kita kata kumpul semua staff. Kumpul semua staff, kita baca Yasin dan sebagainya. Bila dia rukiahkan, isteri dia sakit. Bagi tindak balas lah. Kerana lazimnya bila diganggu dalam satu pejabat atau kediaman tu, ada orang yang ditujukan. Ada orang yang ditujukan. Okey, baik. Ada soalan-soalan tu nanti sekejap lagi saya jawab insya-Allah. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah ada pada bahagian tertentu atau ruang tertentu yang kita terasa seperti panas, rasa seperti macam tak sedap. Maksud orang kata tak sedap, bukan tak sedap makan, maknanya rasa tak tenteram. Ada terhidu bau busuk ataupun bau aneh, ataupun terasa, orang kata terasa ngeri lah. Maknanya kita buka satu bilik tu, tiba-tiba bau macam orang kata kemenyan. Kita tiba-tiba buka bilik tu, bau bedak sejik. Bedak sejik pula, bedak sejuk. Kita buka bilik tu rasa berdiri bulu roma. Ini biasanya juga ada benda yang tak kena lah pada kediaman itu tadi. Maknanya ada gangguan jin pada rumah itu tadi. Baik. Kemudian yang ketujuh, kadang-kadang kita terasa ada benda berbisik-bisik atau melintah-lintah di hadapan kita. Kita terasa dia begini, dia terasa halus je, kat telinga, dia rasa macam orang bercakap-cakap gitu, macam orang duk panggil-panggil nama kita, macam orang ada dua orang duk bisik-bisik halus tepi telinga kita. Macam dalam cerita orang putih, dia terasa bunyi macam pari-pari duk cakap tepi tu, begitu. Itu tanda gangguan. Dia tak berlaku pada orang normal tu. Dia tak berlaku pada orang normal, tuan-tuan dan tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita dengar bunyi busikan di tepi telinga, orang memanggil tepi telinga, dengan maksud pendengaran, maka dia sebahagian daripada gangguan. Nak beramal macam mana? Letak telinga ni. Letak telinga pula. Ambil tapak tangan kita ni. Letak di telinga ni. Baca Yasin. Tutup dengan ibu jari ni, tutup sikit. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa ila al-adqani fahum mukmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sama juga kalau kita ternampak kelibat, kita tutup gini, maka kita doa kepada Allah, minta tutup daripada, kita sapu, kita doa minta Allah tutup daripada nampak benda yang pelik-pelik dalam rumah. Kita letak di telinga, minta Allah tutup kita mendengar bisikan-bisikan gangguan halus di dalam rumah. Kerana gangguan di dalam rumah itu ada berbentuk yang ditujukan.
Yang ditujukan bermakna ada orang nak sihir kita, ada orang nak sihir keluarga kita, ada orang nak sihir rumah kita, mungkin kerana nak tapak rumah dan seumpamanya. Ada juga yang berlaku secara semula jadi daripada jin tu sendiri. Maknanya kita beli rumah tu, jin tu lama dah duduk kat situ. Kebetulan sebelum kita beli, jin tu ada rumah yang 10 tahun tak duduk. Bila 10 tahun rumah tu tak duduk, tak payah kata 10 tahun, setahun tak duduk pun, jin ada duduk dalam tu. Dia buat kediaman dia, dah tak ada orang nak sewa, dia pun sewa, dia duduk. Bila kita masuk, kita pun tak buat, orang kata bacaan Yasin, tak buat solat hajat, tak pagar rumah dulu dan sebagainya, maka dia ada dalam tu. Maka sentiasalah dia mengulang-ulang mengganggu kita supaya kita tidak tenteram di dalam kediaman tu. Kalau jenis gangguan tu, lazimnya dia tidak menyerang kepada orang, tetapi dia menyerang rumah tu tadi, maknanya menyerang keadaan suasana rumah sehingga menyebabkan kita rasa tidak tenteram. Tapi kalau gangguan berbentuk sihir yang dihantar pada kediaman, lazimnya orang pun ada masalah sekali lah. Itu kebanyakan yang berlaku lah. Ya? Baik. Kemudian, kat mana kita tadi? Maknanya mendengar bisikan ataupun ternampak sesuatu. Jadi kalau kita ternampak kelibat, macam benda bergerak, dia nampak tu, dia bukan nampak terang. Tuan-tuan, kalau kita nampak jin secara terang-terang, biasa demam kita. Tapi dia nampak tu, maknanya nampak kelibat, nampak pada ujung mata, nampak pada ekor mata. Macam tu, nampak macam ada benda begitu. Nampak macam bayam-bayam begitu. Terasa macam ada orang duduk mengikut kita dalam bilik. Duduk dapur je terasa macam terasa ada orang je paling belakang. Cuba paling belakang. Terasa tak ada orang. Kalau terasa ada gangguan lah tu. InsyaAllah tak ada apa-apa tuan-tuan. Jadi maknanya kalau kita terasa ada benda yang mendampingi kita, itu kadang-kadang kebanyakannya gangguan. Tapi ada satu keadaan kita berjalan, kemudian kita rasa macam orang mengikut kita. Kita ni kan ada satu perkara yang disebut sebagai qarin. Qarin itu adalah pendamping. Tapi qarin ni dia tidak menyebabkan ketenteraman. Dia tidak mengganggu ketenteraman. Sebab qarin itu kalau kita lebih kuat, maka dia mengikuti kita. Kalau dia lebih kuat, maka kita mengikuti dia dari sudut perbuatannya. Sebab qarin ni bila lahir setiap anak Adam, kata Nabi, maka semua lahir qarin. Dan lahir qarin tu tidak Islam, kecuali qarin Nabi SAW bila lahir terus sebagai Islam. Jadi kita beringat. Baik. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ke-8 tadi. Yang ke berapa dah? Yang ke-8 aku. Kadang-kadang kita terasa sesuatu pada bilik tu. Tak buka bilik tu nampak terang je. Kita duduk jauh, bilik tu kunci. Lama tak buka, tapi kita nampak macam terang je cahaya kat bawah. Begitu. Jangan sangka mukjizat. Tak berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sangka benda tu cahaya daripada langit. Tak payahlah, kita zaman hari ni jauh, bukan tok wali, wallah belaka. Maknanya jauh dengan amalan-amalan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kalau bilik tu memang tiap-tiap malam kita duduk tahajud. Itu pun tak berlaku dah pada hari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab kita banyak Facebook daripada tahajud. Tak usah kata orang lain, saya ke siapa, sama je. Nah, tapi kalau bilik tu ada sesuatu seperti yang ganjil ataupun aneh tadi, maka banyak sekali yang kita dapat melalui pengalaman ada kaitan dengan gangguan jin dah. Lagi-lagi kalau dalam bilik itu ada benda-benda simbolik yang ditinggalkan, seperti ada keris, ada kain kuning, ada botol dalamnya, ada bahan-bahan tertentu yang diikat dengan kain dan seumpamanya, ada pedang dan seumpamanya. Bilik-bilik gitu kita kena beringat sikit lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada barang-barang simbolik tinggalan perubatan, seperti tok nenek kita pandai bersilat, pandai berbidan, pandai berbomoh, ditinggalkan kepada kita kain kuning, ditinggalkan kita keris azimat, ditinggalkan kita tongkat sakti dan seumpamanya, maka tuan-tuan jangan simpan dalam rumah. Bawa kepada ustaz, bawa kepada pusat rawatan. Kalau tuan-tuan dekat dengan pusat rawatan Darussalam ini, datang. Boleh kena isi borang, serah dan sebagainya untuk kita lupa, kita tawarkan dan sebagainya. Ini kalau orang yang meninggalkan itu, walaupun dia dah pergi, dia terlibat dalam perbomohan. Kerana ia banyak kaitan dengan jin. Maka jin itu tak dia menempat di dalam rumah, maka kita tak sedar, kita duduk dengan anak-anak, ada benda-benda tak selesa tadi, kita tak tahu rupanya benda-benda itu adalah gangguan
gangguan jin. Jadi kita kena beringat-ingat tentang gangguan jin di dalam rumah ini, ya. Baik, kemudian yang kesembilan adalah adanya anak-anak yang selalu kencing malam setara setiap malam disebabkan ketakutan. Kita macam-macam ikhtiar buat, setiap kali nak tidur suruh dia kencing dan sebagainya, tapi dia tu selalu mengigau. Bila kita tanya kenapa abang tu kencing, abang mengigau, ketakutan dan sebagainya, maka kita beringat-ingat juga takut dia adanya gangguan dalam rumah. Tapi kalau orang kata seminggu, budak-budak kan 2, 3, 4 tahun seminggu kencing 2, 3 kali, sekali 2 kencing sebab mungkin dia tak kencing sebelum tidur dan sebagainya, janganlah kata itu gangguan, tidak. Tapi kalau benda tu terlalu kuat, tiap-tiap malam kencing, lepas tu dia ketakutan, tidur-tidur terkejut, budak. Kalau orang tua tak adalah tidur terkejut sampai terkencing. Tapi maknanya kalau budak tu berlaku, maka kita boleh, orang kata, ambil jalan berhati-hatilah, ya. Tuan-tuan boleh guna amal spray ni, pagar rumah untuk kita sendiri mandi dengan mandian bidara, ataupun kita guna minyak bidara sapu tiap-tiap kali anak-anak nak tidur tu, sapu dengan minyak bidara tu, insya-Allah banyak manfaat dan memberi kesan, insya-Allah. Baik. Kemudian antara tanda gangguan di dalam rumah adalah kita sukar tidur malam ataupun gelesah. Pusing sana tak tidur, pusing sini tak tidur, pusing sana tak tidur, pusing sini tak tidur. Daripada pukul 9 duduk atau kepala atas bantal, pukul 1 tak boleh tidur lagi. Ini juga adanya kadang-kadang anasir gangguan. Namun ada juga orang yang ada masalah bukan sebab gangguan. Dia ada masalah kesihatan secara fizikal. Ada juga orang masalah disebabkan kehidupan harian. Dia tidur daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang dah. Maknanya banyak tidur dah waktu siang, malam memang payahlah tidur. Tapi kalau dia tu kerja penat dah, pagi balik pukul petang, balik pukul 6, pukul 7 penat dah kerja, patutnya malam tidur. Tapi tiba-tiba satu masa jadi payah nak tidur. Maka kita kena beringat-ingat juga, ini adalah sebahagian daripada kita bimbang-bimbang tentang gangguan. Sebagaimana saya sebut dulu ni, bila kita sebut tentang tanda gangguan, maka ianya tanda, tidak wajib ianya gangguan. Jadi kita kena scan lah. Tuan-tuan datang pusat rawatan boleh, pastikan tidak bomoh, tidak yang pelik-pelik dan seumpamanya. Atau cara paling mudah, tuan-tuan boleh guna set pendinding diri ikhtiar syifa ini, mandian bidara, minyak bidara, kemudian jus kurbi yang kita dah ruqyahkan di pusat rawatan. Dalam 7 hari orang tu amal secara konsisten. Kalau ada gangguan, dia ada tindak balas. Kalau jin tu tak kuat, baru nak menyerang dan seumpamanya, maka kita rasa sendawa dan sebagainya, simptom-simptom tadi hilang. Tapi kalau benda tu dah lama dah, 10 tahun duduk dalam tubuh kita, cuma kita tak tahu, 5 tahun mengikuti kita tak tahu, maka bila kita guna, biasanya dia ada tindak balas yang lebih. Kita terasa lepas guna, ustaz saya muntah, macam tadi telefon dia kata ustaz saya muntah lendir, kemudian dia telefon ustaz saya sendawa tak berhenti-henti, lepas daripada sapu saya sakit, rasa pijar dalam badan. Semalam telefon ustaz saya lepas minum jus kurbi 1 sudu malam tadi, pagi ni saya minum 1 sudu, saya rasa sesak nafas, badan saya rasa menggigil, saya berjalan-jalan. Saya kata tak apalah, saya call biasanya yang pelik-pelik gini, saya call, saya kata puan bertahan, yang menggigil tu jin, yang panas tu jin, tapi sebab dia menumpang dalam jasad kita, maka kita turut merasai panasnya. Tuan-tuan, saya ingatkan, bila tuan-tuan guna mandian bidara, bila tuan-tuan guna minyak bidara, ini minyak bidara ikhtiar syifa, kita ruqyah di pusat rawatan, kita guna daun bidara asli, kadang-kadang saya sendiri petik dan sebagainya. Bila kita diruqyahkan oleh kumpulan mu'alij yang ramai, pagi sampai petang, kita ada 6 bilik pusat rawatan yang ditinggalkan ataupun legasi Allahyarham Ustaz Datuk Ismail Kamus. Perawat yang berpengalaman sampai 10 tahun, 15 tahun berubat, tiup pagi sampai petang selama beberapa hari. Kemudian barulah kita jadikan dia sebagai satu produk. Bila guna pada orang, maka kalau orang tu ada jin, maka dia akan sakit. Dia akan ada tindak balas, tak semestinya sakit. Kalau penyakit tu ringan, dia hilang. Kalau penyakit tu gangguan tu kuat, dia akan rasa tindak balas tu tadi. Kenapa rasa tindak balas? Tubuh kita ni jasad. Keluar roh tak ada lah. Keluar sekarang ni oleh kerana ada roh, orang cubit kita sakit. Sakit tak? Sakit. Orang toreh kita sakit. Bukan sebab darah keluar, tapi sebab kita ada roh yang dilukakan tadi. Tapi kalau jasad kita keluar, kita matilah. Tak. Orang cubit kita sakit tak? Tak sakit. Kita tidur. Bila kita tidur, roh kita keluar. Bila kita mimpi, roh kita keluar. Orang cubit kita sakit tak waktu kita tidur? Tak sakit waktu kita tidur.
Jadi begitu juga. Maknanya nak cerita, kalau roh tu tak ada, tak sakit. Tempat yang tak ada roh dalam badan kat mana? Kat kuku. Potong kuku sakit? Tak sakit. Potong rambut sakit? Tak sakit. Itu tempat tak ada roh dalam badan. Bila jin masuk, jin ada dalam badan kita, maka dia dua benda duduk menumpang dalam jasad kita. Bila kita diruqyahkan baca Quran, kita sakit. Asalnya kita ni, orang mari baca Quran kepada kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak rasa apa sebenarnya, tak ada apalah sebab Al-Quran. Tapi kalau orang yang ada jin dalam badan dia, bila datang dia bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mula dah rasa pening ayam, pening tuyuh ayam, mula dah terasa. Sebab apa? Sebab jin ada dalam badan. Bila seorang ustaz yang beramal tiup atas kepala dia, sakit. Pegang kepala dia, tiup, letak tangan, tak jari atas kepala dia, letak sini je, tak, letak pembuka, tekan, letak gitu je. Panas ustaz. Siapa yang panas tadi? Siapa yang sakit tadi? Jin tu yang sakit tadi. Oleh kerana itulah, bila tuan-tuan menggunakan mandi bidara tadi, minum minyak bidara yang kita ruqyahkan tadi, orang yang ada gangguan, dia akan rasa tindak balas itu. Sebab tu kita kata, tuan-tuan boleh guna untuk berubat, tuan-tuan boleh guna untuk scan, tuan-tuan boleh guna untuk mendiri diri. Maknanya kita tak ada gangguan pun, bila kita guna, insya-Allah ia satu ikhtiar selain daripada amalan kita, mengelakkan jin tu masuk dalam badan kita. Lagi-lagi bila tuan-tuan minum jus kurbi. Ni satu-satunya jus kurbi, saya rasa minuman bidara yang insya-Allah lah berkhasiat yang sangat tinggi tuan-tuan. Lebih pula helai daun bidara. Tu depan tu ada daun bidara, depan saya tu ada. Baru ambil pun ni satu tong. Banyak. Kalau kita nak tunjuk daun bidara tak cukup lah tiap-tiap minggu kita petik tuan-tuan. Kita keringkan, kemudian kita beleng hancur, kita guna kurma ajwah dalam ni. Sebab Nabi sebut tentang ajwah. Banyak beberapa hadis Nabi sebut tentang ajwah. Siapa makan, maka menghindari dia daripada racun. Sebab tu harga dia pun mahal sikit, 69, sebab formula dia berbeza. Tak ada gula langsung, rasanya memang sedap. Tapi kalau orang tu ada gangguan, dia makan, ada yang kata, ustaz, saya lepas makan ni rasa berat je kat leher. Yang minggu lepas telefon. Bila makan, rasa berat kat leher. Dia kata, ustaz, saya lepas makan, anak-anak suami semua makan juga, tak ada apa. Tapi saya esok pagi rasa sesak nafas. Sesak nafas satu, lepas tu rasa macam sakit, macam ulcer kat mulut. Kemudian dia kata, rasa berat. Saya kata, takkan rasa berat macam ni. Dia kata, beratlah sangat ustaz. Leher saya ni rasa berat je sangat. Saya kata, takkanlah sesudu jus tu rasa berat, bukan minum batu. Yalah ustaz, betul. Itulah dia kata. Saya kata, itulah tindak balas. Tuan pun ada gangguan ke sebelum ni? Memang dia kata, saya ada gangguan lama. Saya kata, puan sabar, puan guna istiqamah, insya-Allah. Jadi orang yang ada gangguan memang dia akan rasa sikit. Kalau gangguan tu ringan, dia hilang dengan baik. Kalau gangguan tu kuat, dia ambil masa sikit. Dia ada tindak balas awal biasanya. Sebab jin tu disakitkan. Bila guna, dia luka, dia bakar, dia terpanah, dia melecur dan sebagainya, maka tak senanglah dia dalam badan kita. Apa kita nak buat? Jangan biarkan dia yang lebih kuat daripada kita. Kita kena lawan. Kita kena anggap, kau nak duduk, kau sakit. Kau nak duduk, kau sakit. Kau keluar. Bila mana kita guna, kemudian kita sendawa, itu tanda jin cuba mengeluarkan dirinya. Sebab tu bila kita sendawa, katalah tuan-tuan kita daripada jauh, ambil ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Kita baca ayat 1000 dinar tu sampai habis, sampai tiup, sambil sendawa, sambil tiup, kita doa, ya Allah, keluar semua yang ada dalam badan aku ni. Itu ayat 1000 dinar, ayat untuk memudahkan jin keluar daripada badan. Ayat yang kita boleh amal sendiri, ayat yang perawat-perawat ataupun pengamal pun guna bila mana nak cuba ikhtiar mengeluarkan jin daripada badan. Jelas? Baik. Okey, kemudian perniagaan. Kejap lagi saya sebut. Kemudian yang keberapa dah? Tak ingat yang keberapa ni, ke sebelah boleh jadi. Antara tanda-tanda lain, bila mana orang yang ada gangguan jin, dia masuk dalam rumah kita tak sedap. Maknanya kita, katakanlah kita tahu orang tu dia memang sakit, memang orang tu dia ada sakit gangguan lama. Bila dia masuk dalam rumah kita, dia tak sedap duduk. Ataupun dia masuk dalam rumah kita, tiba-tiba dia gelisah. Dia masuk dalam rumah, tiba-tiba dia pengsan. Ada tambah dia pengsan. Maka itu lazimnya kerana dia ada communicate ataupun ada benda dalam rumah kita sekali. Begitu. Kemudian dia antara lain yang umum adalah orang di dalam rumah ataupun isi rumah tadi sukar melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kita sebut tadi juga, maknanya suami isteri selalu bertengkar. Benda kecil je nak bergaduh. Kadang-kadang dalam rumah sebelum ni baik, tak? Tiba-tiba tengok isteri dia tak ada semangat, tak ada perasaan, rasa nak marah.
dia jadi tawar hati, dingin dengan isteri, berubah tiba-tiba, maka dia juga adalah sebahagian daripada tanda gangguan. Ataupun tanda-tanda lain lagi, apa dia? Melihat binatang perosak. Ini lebih kepada kedai lah, lebih kepada kedai ataupun kediaman. Antara tanda lain adalah kita melihat binatang-binatang perosak. Ada satu tempat itu, di satu kedai restoran, kedai makan, tiap-tiap pagi bila buka kedai, maka ramai lalat datang, banyak lalat datang, ramai pula banyak lalat datang masuk dalam kedai dia, berpuluh-puluh ekor, dia pun pening sampai spray apa semua tak jadi. Esok datang lagi, tiap-tiap hari pening dia sampai tak ada orang lah, kedai dia akhirnya tak ada orang. Bila panggil, kita buat rawatan, maka ternyata ada gangguan pada owner tu tadi. Begitu, maknanya pada kediaman dia tadi, pada premis perniagaan dia tadi juga diganggu lah. Antara tanda lain bagi perniagaan kedai ataupun pejabat adalah premis tu orang tak nampak. Tapi saya ingatkan tuan-tuan, kalau premis tu memang duduk ceruk hutan, belakang pokok, memang dan sebagainya, memang orang tak nampak. Tapi maknanya benda tu, okey, macam baru ni, seorang doktor telefon. Gombak ni juga, seorang telefon ni, doktor, Ustaz, saya kata saya ada masalah sikit. Dia kata, klinik saya ni orang tak nampak. Saya ni lama, dah 10 tahun dah buka klinik. Banyak pelanggan-pelanggan, hok memang biasa datang dah. Lalu dia kata tak nampak klinik tu. Telefon saya, dia kata, klinik doktor, klinik dah tutup ke? Saya cakap lalu tadi tak nampak, bukan seorang, ramai. Sampaikan bila dah jadi kes macam ni, saya tukar signboard baru. Tukar signage baru, kedai tu besar lagi angkat. Tak. Bulang benda sama juga. Jadi dia kata dia heran dah, dia rasa aneh. Ini benda-benda gangguan. Memang ada gangguan lah, pada doktor tak dia orang hantar. Jadi ini antara tanda-tanda gangguan di premis ataupun di kedai. Kemudian antara lain bagi perniagaan restoran ke premis ke pejabat adalah barang selalu rosak secara mendadak. Kejap-kejap rosak tu, kejap-kejap rosak ni, kejap-kejap rosak ni. Saya pernah pergi di satu tempat di Janda Baik. Janda Baik ni macam-macam lah, tempat training dia banyak. Satu tempat tu memang orang sedih kata memang takut lah. Ada bilik-bilik tertentu, bilik nombor 43. Saya ingat sebab banyak kali juga pergi kat sana buat training. Jadi memang bilik-bilik yang orang tak berani masuk. Ada satu dewan tu, bila buat program je, kalau ada program-program tu bentuk motivasi Islami ke sikit, buat solat Jumaat ke situ, mulalah elektrik dia jadi blackout. Kejap-kejap blackout, kejap-kejap blackout, kejap-kejap blackout. Teknisian mari macam-macam orang, dah panggil TMP, tak ada apa masalah. Ini jin ini boleh berlaku, walaupun kita tidaklah, janganlah sekali blackout terus jin, tapi benda tu bila mana sesuatu yang aneh, maka sesuatu yang ganjil lah, pelik. Elektrik semua okey, dah lain litar semua okey, orang dah mari cek apa semua, dah verify semua elok, tiba-tiba berulang, maka ia boleh jadi sebagai satu gangguan jin. Manakala bagi orang yang ada restoran, kedai makan ataupun jual benda-benda makanan, dia cepat basi. Masak pagi tengah hari basi dah, masak pagi tengah hari basi dah. Bila orang makan, dia kata kenapa rasa tak sedap, rasa lain, rasa macam dah nak basi, rasa macam dia makan makanan kita baru masak pagi tadi, customer boleh kata rasa macam semalam, rasa macam barang masak semalam. Jadi ini kadang-kadang adanya anasir ataupun tanda-tanda gangguan. Muncul binatang-binatang kat makanan, kat kedai kita, kat tempat makan kita, banyak lipas-lipas, banyak cicak-cicak, yang banyak lalat-lalat, yang premis kita dah bersih, kita bersih tiap-tiap hari, tak sepatutnya ada makanan. Kalau tikus tak ada tuan-tuan, tikus jarang jin menyamar sebagai tikus. Kalau tikus tu memang mungkin sebab kita tak jaga, ataupun kawasan sekeliling tu memang tempat dia lah. Tapi kalau lalat, biasanya lalat ni tuan-tuan, dalam kes gangguan ni, lalat kalau di premis ataupun dia masuk pejabat, kadang-kadang dia bentuk banyak, berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang ada bentuk seekor. Kalau lalat ni seekor, dia lalat tu lalat besar. Lalat tu besar, dia macam langau, dia besar. Lepas tu kita pukul dia tak mati, kita spray dia tak keluar. Macam-macam cara kita buat, tak keluar-keluar. Esok ada lagi, lusa ada lagi, hari-hari ada lalat seekor tu. Kalau jenis ada seekor je dalam tempat makan, dalam pejabat, dalam tempat rumah kita, tak keluar-keluar kita. Buat cara guna roket pula dah. Guna yang bentuk raket tu, guna mosquito punya alat tu pun guna macam-macam guna. Tak mati-mati dia. Ini kena beringat-ingat. Boleh jadi ianya jin yang mengganggu. Gitu. Baik.
Kemudian antara lain adalah sering melihat kelibat. Tadilah lebih kurang hak rumah tadi jugalah. Kemudian antara lain adalah pekerja kerap bergaduh atau bertengkar. Panah barang aja bekerja, tiba-tiba adanya nak bergaduh, tiba-tiba nak bergaduh, tiba-tiba nak clash, tiba-tiba berubah. Ya. Kemudian antara lain adalah pekerja kerap berhenti tanpa sebab. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Masuk kerja 2 bulan, keluar, masuk kerja 2. Puas pening kita. Duk cari kenapa masalah keluar, tak ada cerita, tapi nak berhenti, nak berhenti dan sebagainya. Maka dia boleh jadi sebahagian daripada tanda-tanda gangguan. Jadi saya setulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda-tanda gangguan jin yang banyak dah saya sebut, saya rasa. Maka kita kena berhati-hati. Kerana ada orang tanya, Ustaz, kalau jin diganggu dalam rumah, adakah dia ganggu orang sekali? Jin ni asalnya kalau dia nak ganggu orang, dia ganggu orang tu je. Lama-lama kalau dia bergantung kepada tujuan, kalau dia tu bentuk sihir, maka dia bergantung kepada tujuan sihir tadi. Kalau dia memang nak rosakkan orang tu saja, orang tu lah dituju. Kalau ni nak rosakkan keluarga ataupun kebahagiaan rumah tangga, lazimnya reflect ataupun kesan pada semua sekali. Anak-anak lebam-lebam, anak-anak tak boleh tidur malam, anak-anak tak boleh belajar, suami asyik suka bergaduh, suami tak suka balik rumah. Ada orang telefon, Ustaz, saya suami dulu jarang balik rumah, lepas tu makin jarang, sekarang sebulan sekali je dia balik. Tengok, balik pun bergaduh dengan saya, balik je bergaduh dengan saya. Tapi bila WhatsApp, sayang dan sebagainya, minta maaf, salah, tapi tak boleh duduk masuk dalam rumah. Dan ini tak ada gangguan. Ada orang tahun lepas saya rasa seorang kakak masuk dalam rumah, anak dia menangis, tak boleh nak menyusu dalam rumah, menangis dia. Bila keluar daripada rumah, elok-elok boleh menyusu, pergi rumah jiran sebelah boleh menyusu elok-elok, masuk dalam rumah anak tak nak menyusu, menangis. Ini benda-benda yang pelik ataupun kita sebut sebagai tanda gangguan. Jadi tuan-tuan, bila ada tanda-tanda macam ni, janganlah kita biar, janganlah letak emosi kita, biarlah ikut dia lah. Orang Melayu kita ni biar, dia perangai biar tu banyak sangat. Dia perangai orang panggil pasif, dia tidak reaktif terhadap suatu masalah yang berlaku dalam kehidupan diri dia. Anak kecil orang kata anak puan ni nakal lah, duk baling batu, duk bully orang, anak orang lain apa semua. Biarlah Ustaz, dia budak lagi, dia besar dia tahulah. Anak remaja, anak puan ni duk cokek anak perempuan orang lain, duk kacau gadis lain, duk merepek motor malam-malam. Biarlah Ustaz, dia baru nak besar, sikit lagi dia tahulah. Bila dia dah dewasa, anak puan ni masuk J, kita kata kena tangkap polis sebab isak dadah. Dia kata biarlah Ustaz, biar dia rasa. Dia perangai biar tu, daripada kecil sampai besar nak biar. Dia tidak ambil tanggungjawab. Sama juga diri kita. Maknanya bila kita ada suatu penyakit, bila kita ada suatu simptom, jangan kita biar, cari ikhtiar. Tuan-tuan dekat dengan pusat rawatan yang patuh syariah, boleh kalau digombok boleh datang pusat rawatan kita di Darussalam. Seremban ada juga cawangan, Johor ada juga cawangan lain-lain, Kelantan ada juga cawangan lain-lain, tak ada lagi. Kalau tuan-tuan jauh dan susah, tuan-tuan beli sajalah mandian bidara, minyak bidara dan jus kurbi ni. Set pendinding diri. Saya kalau tuan-tuan beli satu, saya tak ada masalah. Tuan-tuan kalau itu kemampuan, belilah. Paling-paling tidak guna. Kan? Tapi kalau ada mampu bajet, belilah set pendinding diri. Kita mandi, kita sapu, kita minum. 3 dalam 1 ni saya berdasarkan pengalaman sudah cukup. Kalau ada gangguan, memang akan ada tindak balas. InsyaAllah. Ada juga kita dalam orang kata lebih kurang 9918 dekat 20,000 pengguna, dekat 20,000 lebih dah kot. Itu data yang direct daripada kita, maknanya pengedar-pengedar kita tak pegang data. Maknanya tuan-tuan, puluhan ribu pengguna ini ada 2-3 orang je yang saya dengar sendiri telefon, Ustaz saya pakai tak ada apa-apa lah. Saya kata puan, mungkin tak ada tanda gangguan ataupun tidak serasi dengan kita, kita minta maaf, cubalah jalan lain. Kerana kita tidak boleh jamin kesembuhan tu. Tapi apa yang kita boleh sebut adalah kesungguhan kita. Bila kita buat majlis zikir, kita buat kat pejabat ni 2 kali seminggu, bacaan hizib, bacaan yasin, bacaan amalan kendiri, kita doa kepada mereka yang guna, minta Allah permudahkan hajat, minta Allah sampaikan hajat, minta Allah berikan kesembuhan. Di pusat rawatan ada majlis zikir setiap malam Jumaat, kita minta Allah doa. Di bahan-bahan selagi mana tak ruqyah beberapa hari, saya tak izin untuk keluar, sebab kekuatan bahan bidara ini bila mana diruqyahkan oleh seorang pengamal ataupun muallis. Kalau ruqyah budak-budak sekolah bukan tak boleh, tapi tak sama tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana orang kata kesan itu kadang-kadang berkait rapat dengan amalan seseorang. Begitu. Kerana pada tangan kita yang membaca Al-Quran, yang berzikir dan sebagainya ni, ada cahaya-cahaya. Sama juga tiupan yang kita tiup. Orang yang tak bersemayang tiup atas kepala orang,
tak rasa apa. Orang yang kerap beramal tiup atas kepala orang yang ada gangguan lah, maka dia terasa lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebab tu kalau ada orang beli kerana harga dan sebagainya, itu terpulang, kita tak boleh paksa. Ada orang kata jenama lain lebih murah, silakan, tak ada masalah. Tapi bila kita mencari solusi untuk rawatan gangguan, pilihlah yang tepat. Bidara banyak jenis, banyak keadaan, banyak jenama dan sebagainya. Kereta banyak juga, lain kereta, lain sifat, lain kualiti, lain cara pembuatan dan sebagainya, lain jenama, lain juga tujuan, fokus dan seumpamanya. Kami di Ikhtiar Syifa, fokus niat kami nak tuan-tuan sembuh. Sebab tu tiap-tiap hari orang telefon saya, belah-belah orang, kadang-kadang banyak tuan-tuan call, minta maaf tak terangkat. Memang tak terangkat, kadang-kadang kebetulan kita sibuk, kadang-kadang kebetulan dah pagi ni 7-8 orang dah call. Saya cuba semampu mungkin, biasanya kalau setengah jam cakap tu dah maksimum lah, untuk bagi nasihat, untuk bagi panduan, untuk bagi semangat supaya tuan-tuan duduk dalam keadaan terang yang benar mencari kesembuhan. Sebab Datuk saya selalu ingat perkataan Allahyarham Tuan Guru Datuk yang selalu saya bawa, kalau orang sembuh, itulah kepuasan kita. Maka kepuasan kami di Ikhtiar Syifa adalah nak tuan-tuan mendapat kesembuhan, nak tuan-tuan mendapat perlindungan daripada gangguan jin dan syaitan itu. Kami pun tak lari juga daripada ujian. Sebab tu di pejabat kita baca 2 kali seminggu amalan-amalan ini supaya melindungi kita semua. Setiap kali permudaan live, saya pasang amalan Kediri 1, kadang-kadang amalan Kediri 2, kadang-kadang amalan Kediri 3, sebagai usaha kita bersama melindungi diri kita daripada gangguan-gangguan jin. Janganlah kita ni sampai tak percaya pula kepada adanya gangguan-gangguan jin. Baik, saya tengok komen, banyak komen, minta maaf banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tak sempat kita baca, kita sambung akan datang lah ya, insya-Allah. Ustaz, macam mana kita nak tahu kalau perniagaan itu kena buatan orang? Daripada Adam Azhar tadi saya debut tentang tanda-tanda perniagaan itu ada gangguan jin. Cuma saya ingatkan, jangan kita tuduh orang sebelah buat, orang kedai yang baru buka ni buat dan sebagainya. Jangan tuduh menyangka-nyangka dan sebagainya, bukan kerja kita. Kita tak tahu jin tu daripada siapa punya dan sebagainya. Jin tu bila masuk dalam kedai kita, bila masuk dalam tubuh kita, automatik jahat. Sebab jin yang baik tak akan masuk dalam tubuh orang. Bila dia tu jahat, kenapa kita nak percaya perkataan dia? Bila kita pergi berubat dengan bomoh ataupun dengan ustaz sekalipun, hak jenis orang kata mungkin tak mengaji habis, tak. Bila jin tu bercakap, dia kata, saya ni aku tak suka mu buka kedai dah. Aku tak suka mu buka kedai. Maka dia tanya, daripada mana? Aku kedai sebelah sekian-sekian. Kita pun percaya. Tak. Elok-elok kalau dia tu bomoh, dia pun cerita, orang tu kedai hak baru buka tadi, sihir kamu. Tuan-tuan, jin bila masuk dalam tubuh orang, jin tu sendiri jahat. Bagaimana kita boleh percaya kepada perkataan orang jahat? Kadang-kadang tidak orang tu, orang lain, tapi dia nak merosakkan lagi perniagaan kita, silaturahim kita dan sebagainya. Kita disihir orang lain, tiba-tiba bila mana kita diruqyah tak sedar, dia kata mertua saya sihir dan sebagainya. Rosak kita hubungan dengan suami dan seumpamanya. Jangan menyangka-nyangka, jangan mempercaya siapa yang menyihir kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu bagaimana nak buat kepadanya. Dia kalau tidak di dunia, di akhirat dia dapat balasan setimpalnya. Kerja kita bila sakit, maka kita berubat. Kita demam, kita berubat. Kita kanser, kita berubat. Kita gastrik, kita appendix, semua kita berubat. Kita tak pernah salahkan Allah. Kita akan salahkan kita. Mungkin sebab makan, mungkin sebab kita tak jaga kesihatan dan sebagainya. Kenapa bila kita diganggu jin, kita tak salah diri kita kurang beramal? Kita mula nak salah orang tu sihir dan sebagainya, orang tu sihir dan sebagainya. Jadi jangan salahkan orang lain. Salahkan diri, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah kembalikan kesembuhan itu, dan di balik kesabaran, keikhlasan kita di atas jalan yang benar, Allah bagi pahala yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Baik. Kemudian banyak daripada Zakiyah Ibrahim, saya makan jus kurbi syifa memang cepat kesan. Saya pernah kena santau sebelum ni, lepas minum jus kurbi tak sampai setengah jam tu gatal tekak dan batuk-batuk, padahal sebelum tu saya tak batuk. Ya, kalau tuan-tuan minum jus kurbi ni, ada puluhan helai daun bidara tu, depan tu ada daun bidara tu, satu tong tu nak buat untuk makanan akan datang pula, untuk jus akan datang. Kita petik selalu tuan-tuan, kita bukan buat 1,000 ataupun 10,000 production datang sekali tak. Production bahan bidara Ikhtiar Syifa dijalankan secara mingguan, bukan mingguan, production tu tiap-tiap hari. Ruqyah tu 3 hari ke 5 hari kita kilang proses, tiap-tiap hari keluar barang baru, tiap-tiap hari akan keluar barang baru. Dia mana memang kita, sebab kita tempat kita sendiri tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan jangan risau ada KKM dan sebagainya, kita pun ada pemantauan daripada Mardi, mereka pun respect kita, boleh keluarkan produk yang sangat unik, rasa tujuan dia dan sebagainya, tanpa gula dan sebagainya, tanpa pengawet dan sebagainya lah. Sebab tu bila lepas daripada buka, kena letak dalam peti ais cepat sikit.
Dan kita ada nama mall nama mall maknanya kita mall tu kira kategori yang tinggi lah dari sudut dengan KKM. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, soalan-soalan lain saya rasa lebih kurang apa yang saya dah jawab. Yang mana saya tak sempat jawab tu, insya-Allah saya jawab akan datang. Saya tak nampak sangat sini komen je. Oh, banyak komen. Minta maaf. Saya, Ustaz nak tanya, kalau tidur kena kancing, tadi saya dah jawab. Ustaz, kalau tidur baca 3 kul, tetap juga isteri saya kata saya kancing gigi. Ya, kalau kita tidur walaupun dah baca 3 kul tu pendinding diri secara umum, tapi kalau kita gangguan kuat, kadang-kadang dia berlaku lagi, maka kita kena kuatkan lagi ikhtiar rawatan. Dari Ustaz, macam mana kalau rumah, gangguan dalam rumah, kalau spot tu tempat tidur macam mana, kerap susah tidur dan esok pula bangun tidur belakang terasa berat, biasa tambah belakang, apa ni gangguan? Wallahualam. Tapi kalau benda tu tak ada, kita kesihatan fizikal tak ada masalah dan sebagainya, boleh jadi dia gangguan. Nak tidur sapu minyak bidara tu, spray je atas tilam kita tu dengan spray, aman spray tadi, ataupun sekeliling bilik kita. Kalau kita ada diffuser tu, mesin yang keluarkan wap air tu, tuang minyak bidara dalam tu ketika nak tidur. Kita tengok perubahan. Kalau ada perubahan, lepas minggu kita praktik, maka boleh jadi dia adalah daripada gangguan. Sebab saya ni bila orang cerita apa-apa, saya kalau boleh tak nak cepat-cepat nak tuduh ini gangguan. Kita cerita tanda-tanda, tuan-tuan ukur pada diri, rasa macam tak kena ni, dah cek hospital 4-5 kali dan sebagainya. Jadi kita ambil jawapan untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum Ustaz Dr. Syifa. Waalaikumsalam. Pengalaman saya sendiri, mula-mula pindah rumah, saya buka MP3 Ruqyah, tiba jin tu on off MP3 tu. Ya betul. Kita banyak kes boni di Selayang tu. Masuk rumah, tingkap buka tutup. Oh, ganas betul gangguan. Ustaz, macam mana kita nak tahu? Okey, ni dah cerita dah. Banyak soalan-soalan lain. Ustaz, kalau kita boleh nampak hantu setan, maknanya kita ada gangguan dia. Kalau kita nampak tu jarang-jarang, kebetulan masuk hutan, hiking dan sebagainya, balik rumah, sekali tu je nampak dalam tahun ni, dia bukan gangguan yang mendatang ataupun yang ditujukan, tapi dia mungkin jin yang tersesat yang mengganggu kita ketika mana kita penat dan sebagainya. Tapi berulang-ulang dia gangguan. Ataupun memang ada kelebihan, jalan boleh nampak di atas pokok, jalan boleh nampak di bawah kursi. Itu bukan sebab terbuka hijab. Majoriti bukan sebab terbuka hijab. Kita ruqyah, rebah, tumbang dia, maknanya ada gangguan. Jadi berhati-hati, tuan gunalah set mandian bidara ataupun pendidik diri ni, insya-Allah bagi saya ada tindak balas yang baik. Kemudian mana komen lain? Dah panjang dah kita cerita ni. Jadi saya setakat itulah soalan-soalan lain, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana tak sempat saya cuba kongsi pada akan datang atau dikongsikan oleh Exco Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia, dan yang mana insya-Allah kalau ada kesempatan kita jemput mereka-mereka yang lebih lama dalam bidang ini untuk berkongsi ilmu ini lebih baik daripada apa yang saya kongsikan, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan boleh dapatkan mandian bidara set pendidik diri, sebut je komen set pendidik diri Ikhtiar Syifa. Ini adalah satu set yang paling baik, tuan-tuan minum, tuan-tuan makan, tuan-tuan ni. Tapi kalau tuan-tuan ada gangguan rumah, tuan-tuan kena ambil ni satulah, set pendidik diri dan kediaman, kena tambah spray ni satu. Sebab apa saya kata bila ada gangguan rumah kena pakai pada diri? Kenapa kena wajib pada diri? Ada orang dia ada gangguan dalam rumah, tapi dia nak spray pagar rumah je. Tuan-tuan, bila jin ni ganggu rumah kita, lazimnya dia nak ganggu orang dalam rumah. Dia bukan sebab nak ganggu rumah tu, melainkan satu kategori yang saya sebut tadi. Memang kita beli rumah tahun tu 5 tahun, 10 tahun tak duduk, atau rumah kita beli tu dalam hutan, tempat je bertandar, tepi kolam, tepi tempat-tempat pembuangan jin dan sebagainya, tepi tanah kubur dan sebagainya. Jin memang ada kat situ. Yang tu biasa dia tak ganggu orang, tapi dia nak kepada hak rumah kediaman tu tadi. Tapi kalau rumah kita ni memang rumah sebelum ni okey apa semua, tiba-tiba berlaku gangguan dalam rumah, nampak kelibat, bunyi bisikan dan sebagainya, kita kena pakai dulu. Sebab lazimnya gangguan itu datang ditujukan kepada orang tu. Dia tak mampu godek ataupun dia tak mampu masuk dalam tubuh orang yang ditujukan tadi, maka dia ganggu sekeliling rumah dulu. Dia tak mampu masuk dalam tubuh, dia tengok anak-anak kita ada lebam kat kaki, ada lebam kat tangan dan sebagainya. Sebab apa lebam-lebam? Sebab dia gigit-gigit badan kita. Macam tu. Sebab tu juga seorang anak yang tiba-tiba tak boleh nyusu, seorang baby yang kena gangguan, lazimnya orang tak hantar sihir pada baby. Tapi bila seorang baby yang ada masalah seperti sawan dan sebagainya, maka kita minta ruqyahkan moknya sekali. Kerana lazimnya seorang anak kecil yang ada gangguan itu, maka ada kaitan ataupun pertalian dengan ibunya. Jadi itulah
Dan jangan lupa kalau ada tuan-tuan yang minat berniaga, bulan 7 baru-baru ni kita baru buka ambilan pertama dropship dan juga ejen Ikhtiyari Syifa. Kita ada sediakan sistem yang kita bina hampir 1 tahun sebelum daripada kita bangunkan ataupun lancarkan pengambilan ejen. Dalam tempoh kita buka awal bulan 7 baru-baru ni, kita dah ada lebih kurang 89 orang pengedar. Tuan-tuan yang berminat, kita ada sistem dan sebagainya, dan saya pun buat training juga untuk marketing dan sebagainya sambil berkongsi ilmu-ilmu ini pada setiap minggu lah, insya-Allah. Tuan-tuan yang ada di kalangan saudara mara kita yang nak jadi usahawan, yang tengah memang dah menjual, yang nak tambah produk untuk kategori bidara, ataupun yang memang tak menjual lagi tapi nak belajar menjual, ataupun tuan-tuan sendiri pernah guna nak jadi ejen dropship dan sebagainya, boleh PM, insya-Allah kita cuba bantu, dan sama-samalah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Tadi saya ada albumkan testimoni banyak juga saya rasa, tapi tak apalah, kita tayang lain kali, insya-Allah. Tak penting, kita ada testimoni yang terima setiap hari. Kita bukan recycle testimoni lama, dan kita tak pernah sama sekali buat testimoni. Saya tak benarkan tim saya buat testimoni sebab ia perkara yang tidak jujur dalam perniagaan. Testimoni kita adalah feedback yang betul-betul datang daripada pengguna kita, walaupun kita tak minta gambar, walaupun kita tak minta video, mereka berkongsi sebab rasa seronok atas kelebihan ataupun kesembuhan yang Allah bagi, alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih pada semua. Tengah malam dah, dan kita jumpa lagi pada akan datang, insya-Allah. Syiru ala barakatillah. Minta maaf salah dan silap, kongsikan, jangan lupa tag dan juga share pada rakan-rakan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.